Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'matil Islam. Thumma alhamdulillah wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlilillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim الشريف محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إخواني المسلمين, pada hari Jumaat yang penuh berkeberkatan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya serta meninggalkan segala jenis larangannya. Moga-moga kita diberikan kejayaan dunia dan akhirat. Adakah kita pernah merasakan diri kita ini yang paling baik, yang paling mulia jika dibandingkan dengan orang lain? Adakah sepanjang hidup kita hari ini sudah mempunyai pengalaman mencari jalan dan memberi alasan untuk kepentingan diri sendiri serta mengabaikan segala yang berlaku kepada orang lain? Jika pernah kita lakukan akan perkara sedemikian, hendaklah kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dibimbangi sifat keakuan sedang membesar dalam diri kita. Sifat keakuan ataupun ananiyah merupakan sifat yang negatif yang perlu kita jauhi, kerana sifat ini akan membuatkan seseorang itu menjadi lebih mementingkan diri sendiri berbanding orang lain. Sifat keakuan ini boleh mendorong kepada kehancuran dan kebinasaan pada tuannya dan mesti diperangi akan sifat keakuan ini. Hal ini kerana sifat ini akan menyebabkan kita berasa lebih mementingkan diri sendiri sehingga tidak menghiraukan keadaan orang sekeliling kita dan akhirnya akan menimbulkan mudarat seperti pemusuhan dan kebencian sesama kita. Hadirin Jumaat yang dimuliakan oleh Allah sekalian, contohnya yang sedang berlaku sekeliling kita hari ini, terdapat segelintir masyarakat yang masih berdegil dengan keluar rumah tanpa sebarang urusan penting. Malahan terdapat sekelompok masyarakat yang telah diarahkan untuk menjalankan self quarantine ataupun kuarantin kendiri selama 14 hari, tetapi dengan bongkak dan sombongnya melanggar arahan daripada pihak berkuasa. Perkara sedemikian akan menyebabkan penyebaran wabak yang berbahaya ini lebih cepat dan agresif. Agama yang dibawa kepada kita iaitu Islam sangat mementingkan peribadi dan akhlak mulia dalam kehidupan sesama masyarakat. Sikap yang ego ataupun tinggi diri ini menyebabkan manusia menjauhkan diri daripada fitrah kejadiannya, iaitu sebagai makhluk yang memerlukan kehidupan bersosial yang sentiasa memerlukan manusia lain untuk meneruskan kelangsungan hidup. Mereka yang memiliki sifat keakuan ini sangat tidak beruntung kerana apabila dalam kesusahan mereka mungkin sukar mendapat pertolongan daripada orang lain. Muhasabah kembali, adakah sepanjang tahun ini kita ada ambil cakna tentang kesusahan rakyat ataupun masyarakat sekeliling kita yang terjejas dari segi kewangannya, kesihatan dan pelajaran dan ataupun pekerjaan? Jika sifat keakuan ini sudah menebal dalam diri kita, barangkali semakin hari semakin ramai yang akan menjauhkan diri daripada hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk mengambil peduli antara satu sama lain sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan hendaklah kamu berlumba-lumba untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu menolong antara satu sama lain pada melakukan dosa dan pencerobohan. Surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ithmi wal 'udwan. Ikhwanul muslimin, marilah bersama-sama kita merawat diri masing-masing dengan cara menjauhkan diri daripada memakai sifat keakuan dan berasa tinggi diri, berasa sombong dan ajib akan kelebihan diri sendiri. Sesungguhnya setiap manusia pasti memiliki kekurangan ataupun kekurangan dan kecacatan masing-masing. Hal yang demikian insaflah terhadap kekurangan yang kita miliki. Mohonlah ampun kepada Allah dan berusahalah mencari jalan untuk menjadi seorang yang peduli kepada orang lain. Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimun akhul muslimin, la yadhlimhu wa la yuslimhu, wa man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kirabati yaumil qiyamah, wa man sitra musliman satarallahu yaumal qiyamah." Maksudnya seorang muslim dengan muslim lain itu adalah bersaudara yang lain tidak bukan dia
yang lain, dia tidak menganiayai antara satu sama lain dan tidak dianiayai oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Sesiapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahan baginya di hari kiamat. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang Jumaat sekalian, apabila setiap kali kita hadir solat Jumaat, orang kita sahaja duduk dengan tenang. Boleh sahaja duduk dengan tenang dan tersusun dalam saf yang berjemaah. Alangkah indahnya jika kita mampu menuburkan nilai ukhuwah antara satu sama lain di luar ataupun dalam masjid. Memiliki sifat kesombongan dalam diri merupakan satu perkara yang malang dalam hidup sebagai seorang muslim, kerana akan merosakkan hati dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, bagi menghilangkan salah satu sifat syirik kecil ini, hendaklah seseorang itu bermujahadah atas nafsu kesombongannya dengan mencari guru mursyid bagi melakukan perjalanan hati serta penyucian hati. Hiasilah diri kita dengan sekalian akhlak yang terpuji lagi dituntut dalam agama kita, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah baginda tinggalkan panduan untuk kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jauhilah sifat kesombongan, keakuan dan segala sifat-sifat mazmumah. Tanamkanlah dan semaikanlah dalam diri kita sifat-sifat mahmudah. Sesungguhnya kita melengkapi antara satu sama lain. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Luqman yang bermaksud, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan takbur lagi membanggai diri. Mengakhiri khutbah, khatib sekali lagi ingin mengingatkan para hadirin sekalian sidang Jumaat untuk sama-sama beringat dan berwaspada akan wabak ini yang sedang melanda negara dan negeri kita serta seluruh dunia pada ketika ini. Pada masa yang sama, hendaklah kita sentiasa cakna dan prihatin akan kesusahan yang dialami oleh saudara kita, terutamanya mereka yang terkesan akibat wabak ini, dengan menghulurkan sedikit sebanyak bantuan dan pertolongan semampu kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.